Razman Zakaria lebay pas pula bakal menyusul untuk kalah saman fitnah daripada YB Hanayo. Ya, kerana seperti mana yang kita tahu sahabat semua, ya, individu-individu yang yang menfitnah YB Hanayo ini yang mengatakan YB Hana cuba menyebarkan Kristian, cuba untuk menjadikan negara ini ya negara Kristian dan sebagainya melalui buku ya Becoming Hana. Ya, mereka gunakan itu untuk memanipulasi dan memutarkan segala maksud yang cuba disampaikan oleh YB Hana, termasuklah Razman Zakaria ini, sahabat-sahabat semua. Jadi saya percaya dengan kekalahan yang pertama ya penfitnah daripada pro kepada Perikatan Nasional ini, yaitu Profesor Kamarul Zaman ya, yang diarah membayar 400.000 lebih ringgit ya kerana didapati bersalah menfitnah YB Hanayo. Dan kemarin Mahkamah Rayuan baru saja mengeluarkan keputusan ya, mengumumkan keputusan sekali lagi individu yaitu bekas ketua polis negara ya, dia akhirnya didapati bersalah dan diarahkan oleh mahkamah untuk membayar sebanyak 250.000 kerana juga menfitnah YB Hanayo. Jadi fitnah ini adalah satu yang bahaya sahabat semua, apatah lagi beliau memegang status sebagai bekas ketua polis negara. Dan ini yang menjadikan ramai walaun-walauntit, termasuklah Profesor Kangkung Kamarul Zaman ini. Dan juga yang terkini adalah Razman Zakaria, mantan Pesuruhjaya PAS Perak yang telah dilucutkan jawatan oleh PAS sendiri kerana terlalu hebat dalam menfitnah dan sebagainya. Jadi suatu ketika Pesuruhjaya PAS Perak ini bekaslah ya menyatakan bahwa beliau ya sedia melawan YB Hana di mahkamah ya berkaitan dengan buku Becoming Hana. Jadi itu antara keyakinan ya YB Razman ketika itu ya, kerana saman pertama YB Hana ditolak oleh Mahkamah Tinggi ya terhadap Musa Hasam ini. Dan sekarang ini ya didapati bersalah, jadi mungkin ya dalam perkiraan lah ya, mungkin dalam perkiraan untuk lebay pas Razman Zakaria ini mungkin akan membuat permohonan maaf dalam masa terdekat. Jadi sebelum saya ya memberikan sedikit pencerahan dengan saman dan beberapa individu yang kalah saman ini, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria mengesahkan ya kesediaan untuk membela diri di mahkamah susulan ucapan yang didakwa menfitnah Menteri Belia dan Sukan yaitu YB Hanayo berkaitan kandungan buku Becoming Hana. Jadi ini adalah berita pada 14 Februari ya 2025. Ya ramai mereka menggunakan alasan buku kononnya YB Hana ini ya menyentuh tentang keinginan untuk menyebarkan Kristen dan mahu kononnya untuk mengkristenkan negara kita. Jadi menurut notis tuntutan Hana melalui Peguam Tetuan Kapal Sing & Co yang bertarik pada 28 Januari 2025, terdapat dua bahagian yang dipetik sebagai berunsur fitnah terhadap pemimpin DAP itu. Jadi maksudnya dalam dua kenyataan yang dibuat oleh Razman kaki penfitnah ini, dia membuat dua fitnah. Yang pertama mengenai tuduhan bahawa YB Hanayo ialah anak kepada pengasas YTL Corporation, Tan Sri Yeoh Tiong Le, ya YTL ya yang telah dikemukakan permohonan serta menarik balik kenyataan tersebut. Jadi untuk fitnah yang itu, Razman ini telah pun membuat kenyataan terbuka, memohon maaf kerana membuat fitnah ya yang kononnya YB Hana ini anak kepada pengasas YTL Tan Sri Yeoh Tiong Le. Nama sejak sama keluarga senem di depan Yeoh dianggap YB Hana ini anak kepada pengasas itu. Memang bodoh sangat lah lebay-lebay ini. Kita tahu sekolah mana. Inilah yang selalu orang cakap, kerana sekolah pondok akhirnya kebodohan itu melampau-lampau. Bahagian kedua fitnahnya adalah
Kenyataan saya adalah mengenai risiko YB Hana berada dalam kabinet sebagai menteri. Kerana dalam buku Becoming Hana yang ditulis terdapat pengakuan beliau sebagai duta Tuhan kepada agama Kristian untuk kembali ke tanah air yang menyebarkan agama Kristian di Malaysia melalui pejabat politiknya. Alright, ini antara fitnah yang dibuat ya oleh Razman Zakaria ini. Dalam agama kita masing-masing ya kita berhak ya untuk mengatakan kita ini duta Tuhan. Duta Tuhan itu Tuhan kepada orang Kristian, bukan kepada yang beragama Muslim. Kenapa dia perlu gunakan isu ini? Ya, jelas sekali mereka tidak faham dengan isu itu dan tuduhan ya agama Kristian untuk menyebarkan dan mau mengkristiankan negara Malaysia. Jadi itu antara tuduhan ya yang dibuat oleh Razman Zakaria ini. Katanya sesungguhnya dalam konteks bagian kedua ucapan saya berkenan saya bersedia untuk membela diri. Nah, jadi yang pertama dia sudah memohon maaf karena menuduh ya YB Yo ini Hana Yo anak kepada pengasas YTL. Yang kedua katanya dia akan bersedia untuk membela diri di mahkamah dan peguam saya daripada Tuan Azam Aziz Enko telah menjawab notis tuntutan berkenaan. Katanya dalam satu kenyataan pada ketika membuat kenyataan balas. Dalam perkembangan berkaitan, Razman turut membidas laporan beberapa portal berita yang disifatkan tidak seimbang kerana hanya mengaitkan tuduhan berkaitan YTL. Bagus. Ya, kalau sebelum ini dia tuduhan YTL dia sendiri sudah pun mohon maaf, tapi hari ini kita boleh fokus kepada fitnah kedua Razman Zakaria ya yang berkaitan dengan tuduhan sebarkan Kristen dan juga mau jadikan negara kita ini sebagai negara Kristen. Jadi ini antara fitnah yang menyebabkan sahabat-sahabat semua untuk yang pertamanya seorang pensyarah ya menggunakan perkara yang sama, fitnah yang sama karena terlalu percaya ya dengan bekas ketua polis negara ini yaitu Musa ini akhirnya seorang profesor yaitu Kamarul Zaman ya telah menfitnah tuduhan yang sama seperti mana yang dinyatakan oleh Razman Zakaria ini dan akhirnya ya karena didapati dan Mahkamah Tinggi ya mendapati dan telah membuat keputusan ya yang memihak kepada ahli parlimen segambut YB Hana dan mengarahkan pensyarah Universiti Utara Malaysia Dr. Kamarul Zaman Yusof membayar ganti rugi sebanyak RM400,000 berikutan kenyataan fitnah yang dibuatnya 8 tahun lepas. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Datuk Alizah Sulaiman yang membenarkan tuntutan Hana selepas menolak hujah defendant bahawa beliau tidak mempunyai locus standi untuk memulakan saman tersebut. Saman fitnah yang difailkan pada tahun 2022 itu tercetus daripada 2 hantaran Facebook oleh Kamarul Zaman antara 10 ke 17 2017 dengan beliau mendakwa Hana mempunyai agenda untuk memurtadkan atau mengkristiankan dan menggunakan platform politiknya untuk mempromosikan agama Kristian. Beliau juga merujuk kepada autobiografi Hana bertajuk Becoming Hana, A Personal Journey sebagai bukti kepada agenda Kristian yang didakwa serta mendakwa YB Hana berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Kristian. Jadi dalam pernyataan pembelaan Kamarul Zaman menafikan bahawa hantaran tersebut adalah fitnah dan menegaskan kenyataannya adalah berasas. Jadi Hakim Alizah berkata mahkamah berpuas hati bahawa Hana telah memenuhi beban bukti dengan membuktikan berdasarkan keseimbangan keberangkalian bahawa penerbitan pertama dan kedua adalah fitnah terhadapnya. Defendant mencadangkan plaintiff iaitu Hana merupakan ancaman kepada Islam dan menggunakan kedudukannya untuk mengkristiankan negara. Di sebuah negara berbilang kaum dan agama yang mana isu agama adalah sangat sensitif. Dakwaan tersebut pastinya akan mendedahkan plaintiff kepada kebencian, ejekan dan hinaan katanya. Hakim itu turut menyatakan bahawa defendant telah mengemukakan pembelaan berupa justifikasi, ulasan adil dan keistimewaan bersyarat. Namun mendapati tiada satu pun pembelaan tersebut berjaya dibuktikan. Walau bagaimanapun pembelaan, ulasan adil dan keistimewaan bersyarat diterima, plaintiff telah mengemukakan butiran niat jahat
dalam balasan kepada pembelaan dan pada pendapat saya plaintiff telah membuktikan berdasarkan keseimbangan keberangkalian bahwa defendant bertindak dengan niat jahat, kata hakim itu lagi. Jadi itu penjelasan daripada YB hakim hakim tersebut, dan seterusnya hakim itu juga membenarkan tuntutan plaintiff selepas mendapati plaintiff berjaya membuktikan kesnya berdasarkan standar imbangan kemungkinan serta membuktikan bahwa defendant bertindak dengan niat jahat. Jadi mahkamah mengarahkan defendant membayar ganti rugi am dan ganti rugi teruk sebanyak Rp400.000 kepada plaintiff dan Rp200.000 kepada setiap penerbitan dan Rp80.000 sebagai kos, katanya. Jadi kalau dijumlahkan keseluruhannya 400 tambah 200.000 sudah 600.000 tambah 80.000 680.000 yang terpaksa dibayar oleh Profesor Kangkung ini. Malangnya sahabat semua, sehingga hari ini kalau saya dimaklumkan ataupun berita-berita Profesor Kamarul Zaman ini belum membayar saman terhadap kepada YB Hana. Karena itulah kalau tidak silap YB Hana telah mengambil menghantar satu notis kebangkrapan notis kebangkrapan, ini dia notis kebangkrapan notis kebangkrapan terhadap pensyarah Kamarul Zaman karena dikatakan masih gagal membayar kos ataupun saman fitnah yang diarahkan oleh mahkamah kepada profesor ini, yaitu Rp680.000. Mungkin dia akan bertambah sebab dia akan selama dia tidak bayar kos itu akan ada bunga, ada tambahan. Jadi tidak tahulah, mungkin sekarang ini sudah sampai 1 juta sahabat-sahabat semua. Karena itu YB Hana menfailkan notis kebangkrapan terhadap Kamarul Zaman yang kalah saman fitnah ini tapi tidak membayarnya. Jadi satu lagi ialah berkaitan dengan saman Ketua Polis Negara. Semua ini sebenarnya bermula daripada dakwaan bekas Ketua Polis Negara ini yang akhirnya dipetik oleh individu seperti Profesor Kangkung Kamarul Zaman ini, begitu juga dengan lebay pas Razman Zakaria. Dan hari kemarin selepas membuat rayuan pada awal Mahkamah Tinggi menolak saman daripada YB Hana ini, dan ketika membuat rayuan akhirnya Mahkamah Rayuan mengatakan Mahkamah Tinggi terkilaf membuat keputusan dengan tidak membenarkan saman fitnah YB Hana kepada bekas Ketua Polis Negara, tetapi akhirnya apabila dirayu sekali lagi YB Hana menang dalam kes saman ini. Dakwaan dan juga fitnah kononnya YB Hana mahu untuk menyebarkan Kristen, mau Kristenkan negara ini dan sebagainya. Dan akhirnya ternyata semua yang dinyatakan oleh Musaha ini adalah fitnah, yang dinyatakan oleh Kamarul Zaman itu adalah fitnah, dan kita tahu kenyataan fitnah daripada Razman Zakaria juga itu adalah satu fitnah. Dan ini yang membuatkan saya yakin bahwa Razman Zakaria bakal kalah saman fitnah berkaitan dengan fitnah yang dilontarkan ini. Dan kita harap juga selepas Razman Zakaria YB Hana juga turut melakukan tindakan undang-undang kepada seorang lagi pemimpin bersatu, yaitu Ernie Yati. Ernie Yati saya tidak ingat nama dia. Ernie Yati, supaya terus menyaman karena Ernie Yati ini juga telah pun ada membuat tuduhan, dakwaan berkaitan dengan fitnah yang dibuat oleh Kamarul Zaman, Musa ini dan juga Razman Zakaria. Jadi kita harapkan Mas Irmayati ini juga turut diambil tindakan undang-undang oleh YB Hana. Lagi baguslah kalau Razman ini kalah lagi sudah 1 juta. Kalau buat tindakan lagi terhadap Mas Irmayati pastinya dia juga kalau kalah 1 juta atau 2 juta lah yang YB Hana boleh dapat. Jadi kita ucapkan tahniah kepada kaki-kaki penfitnah ini karena sentiasa memberikan sumbangan uang
kepada pemimpin-pemimpin DAP. Banyaklah yang kaki-kaki penfitnah. Ustazah Mastura juga ya membayar hampir 1 juta ringgit kepada Lim Guang Eng dan juga siapa itu Teresa Koka kalau saya tidak silap, karena membuat tuduhan yang melampau dan juga tidak berasas. Kononnya mereka ini sepupu kepada pengasas Parti Komunis. Ya, jadi kita tahu dan inilah buktinya sahabat semua bahwa PAS ini sangat sinonim dengan fitnah. Kita ingat fitnah, kita ingat PAS. Kita ingat PAS, kita ingat fitnah. Karena kedua-dua itu ya adalah modal mereka untuk menunggang isu fitnah ini ya, menggunakan emosi, kemarahan dan sebagainya dengan menfitnah ditujukan kepada musuh politik mereka, khususnya pemimpin-pemimpin daripada DAP. Dan akhirnya kita tahu satu demi satu pemimpin ataupun lebay-lebay PAS, ya pemimpin-pemimpin PAS ya kalah dalam saman fitnah. Walau yang mereka mengatakan yang lain pun ada kalah katanya, tapi secara puratanya, peratusannya ya pemimpin-pemimpin PAS inilah yang paling banyak kalah saman fitnah. Ya, tidak lain tidak bukan fitnah kalah saman fitnah. Fitnah minta maaf. Itulah modus operandi mereka sahabat semua. Sebab mereka fitnah dahulu, lepas tu yang bayar saman fitnah itu menggunakan Tin Milo. Ya, ahli-ahli parti mereka. Walaun yang bodoh lagi bangang itu menolong ya untuk membayar saman fitnah yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin mereka. Antaranya Siti Mastura 800.000 ringgit, hampir 1 juta. Ya, mereka adakan derma jihad katanya untuk mempertahankan pemimpin mereka. Nampaknya pas ini apapun yang dilakukan oleh pemimpin mereka, walaupun kalah saman fitnah, walaupun kalah karena menfitnah, mereka tetap pertahankan. Itulah ajaran yang sangat berbahaya sahabat-sahabat semua. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Jangan lupa terus support dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share video-video yang ada di dalam channel ini. Sekian. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.